Berita Al-Hijrah 17 Rejab 1 Mac. Sindiket dadah VVIP dalam perhatian polis. Suspek pergaduhan Brickfields ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mempunyai data serta maklumat lengkap mengenai individu berstatus orang kenamaan VVIP yang terlibat dengan sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, mereka tidak lagi boleh melarikan diri atau bersembunyi kerana PDRM telah lama memerhati dan hanya perlu mendapatkan sedikit lagi bukti yang boleh mengaitkan terus mereka untuk tindakan undang-undang. Daripada dadah ni tadi. Jadi sekiranya kita mempunyai maklumat bahawa terdapat satu tahap lagi di atas yang sebenarnya menggerakkan aktiviti ni tadi ataupun sebagai funder atau menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk menggerakkan ni, ya, kita ambillah tindakan. Jika tidak, usaha kita ni setakat itu sajalah, sia-sia saja. Tangkap, kita dakwa orang lapisan di bawah, tetapi yang di atas itu terlepas. Saya dipahamkan terdapat beberapa lah, lebih daripada 5, ya, sindiket yang didalangi oleh VVIP ini tadi. Beliau berkata demikian kepada media selepas upacara penutupan kursus asas Konstable Orang Asli Siri 1 2020 di Lapang Sasar Utama Brigade Utara PGA Ulu Kinta di Ipoh hari ini. Tegas Tan Sri Abdul Hamid, pihaknya serius untuk mengambil tindakan terhadap VVIP terbabit bagi memastikan masalah dadah dapat dibenteras. Menurutnya, setakat ini, JSJN telah berjaya menumpaskan beberapa sindiket pengedaran dadah terbesar di Pulau Pinang, Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor melibatkan nilai rampasan jutaan ringgit. Sabtu lalu, media melaporkan terdapat 3 individu bergelar Tan Sri dan Datuk yang disyaki dalang utama kartel dadah di negara ini sedang dalam pemerhatian pihak polis. Kesemua individu itu dikatakan menggunakan taktik licik dengan berselindung di sebalik perniagaan seperti perhotelan, perkapalan, pengangkutan dan besi bagi mengelak kegiatan mereka dihidu pihak berkuasa. Hanya kerana tidak puas hati, peniaga tidak mengambil pesanan makanan, 3 lelaki mengamuk di sebuah restoran di Brickfields, Ibu Negara sehingga merosakkan harta benda di premis berkenaan. Kesemua suspek akhirnya ditangkap selepas pemilik restoran itu membuat laporan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Komisioner Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, 3 lelaki berumur antara 27 hingga 35 tahun itu mula mengamuk dan membaling kerusi kerana keengganan pekerja restoran mengambil pesanan berikutan operasi berakhir pada jam 10 malam seperti mana yang ditetapkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kedai itu nak tutup dah, pukul 10 dah. So kedai itu bagus, dia ikut SOP kerajaan. Tetapi yang sepolan yang pergi itu degil. Dia nak juga, so berlakulah pergaduhan. So alhamdulillah semalam pihak IPD Brickfield telah melaksanakan satu gerakan khas, operasi khas telah berjaya menangkap. Tambah beliau, kesemua suspek berasal dari Ibu Negara dan mereka dalam proses ditahan reman untuk tindakan lanjut. Polis kini sedang memburu saki-baki mereka yang mengamuk di restoran terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh tanpa senjata. Datuk Saiful ditemui media selepas menghadiri majlis pelancaran suntikan vaksin COVID-19 Polis Kontingen Kuala Lumpur di Klinik Kesihatan Jinjang siang tadi. Gara-gara menyeludup 111 ekor kambing boa bernilai RM111,000, 2 lelaki didenda RM10,000 setiap seorang oleh Mahkamah Magistrate Setiu. Tertuduh turut berdepan hukuman penjara 9 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh Muhammad Nur Syuhadan Muhammad Nur, 25 tahun dan Muhammad Syamsul Fadli Hisham Abdul Aziz, 37 tahun, mengaku bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan. Kedua-dua tertuduh didapati telah memindahkan 111 ekor kambing dengan menggunakan lori jenis Isuzu tanpa memiliki peraturan kebenaran pindah dan perakuan kesihatan veterina. Ia hanya dikeluarkan oleh Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Terengganu atau pegawai yang diberi kuasa olehnya. Kawasan itu juga telah diwartakan sebagai kawasan kawalan penyakit kuku, kaki dan mulut serta penyakit hawar berdarah. Berdasarkan fakta kes, kesemua kambing itu telah dibawa masuk daripada Golok, Thailand dan dikatakan dalam perjalanan menuju ke Kuala Berang, Hulu Terengganu.
Mahkamah turut memerintahkan kesemua kambing itu dilucutkan hak dan wang hasil jualan ternakan bernilai RM30,946 menjadi hasil kerajaan. Pendakwaan dijalankan Pegawai Pendakwa Jabatan Perkhidmatan Veterina Muhammad Syahihan Muhammad Tahar. Hasrat seorang petugas Barisan Hadapan anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Kubang Pasu untuk melangsungkan majlis pertunangan sebelum Ramadan ini tidak kesampaian setelah beliau maut dalam kemalangan jalan raya di kilometer 22.1 Lebuh Raya Utara Selatan, Jalan Alusta, Bukit Kayu Hitam malam semalam. Dalam kejadian jam 9 malam itu, mangsa Nur Farisha Alia Azizan, 23 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya selepas selesai bertugas. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dikatakan terbabas dan gagal mengawal kenderaan lalu terlanggar bahagian tengah sebelah kanan sebuah trailer. Nur Farisha yang juga anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kubang Pasu meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Menurut bakal tunang mangsa Muhammad Amirul Rusli, 37 tahun, Nur Farisha baru selesai bertugas di stesen kuarantin COVID-19 Institut Aminuddin Baki di Kubang Pasu pada jam 8 malam. Ketika kejadian, mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Taman Resak, Changlun. Dia kata minta jaga bisnes saya elok-elok. Dia terlalukan sayang semua tu. Lepas tu dia sayang family dia, mak dengan abah dia. Masa bertunang tu, dalam perancangan kita tu sebelum puasa. Sebelum puasa lah masa yang terdekat lah. Sebab dia bagi tahu juga, kata untuk minta restu daripada mama dia dekat Langkawi tu. Tak sampai dengan tempoh nak balik tu, arwah dah. Tragis lah kemalangan lah. Muhammad Amirul berkata dia mengenali Nur Farisha Alia sejak arwah berkhidmat dalam APM Kubang Pasu 4 tahun lalu. Katanya arwah adalah seorang yang tegas dan disegani dalam kalangan anggota dan pegawai. Jenazah Nur Farisha Alia akan dibawa pulang ke kampungnya di Kampung Gelam, Jitra untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Hijrah. Selepas ini, kadar pendaftaran vaksin masih rendah. Alhamdulillah bertemu lagi. Hari ini, genap setahun pentadbiran negara di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional PN. Pastinya sepanjang tempoh itu, pelbagai sejarah baharu terlakar buat negara terutama cabaran menghadapi wabak COVID-19 dan membantu rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik itu. Wartawan Abdul Hakim Hassan ada butirannya. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Setahun lalu, 1 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 yang sah di tengah-tengah kemunculan pandemik COVID-19 yang bukan hanya menggemparkan dunia malah juga Malaysia. Tugas memimpin negara bermula dengan pelbagai rintangan akibat wabak berkenaan. Setiap langkah difokuskan untuk meringankan beban rakyat yang terjejas dan pada masa yang sama memastikan kestabilan dan keharmonian tanah air yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Mengambil kira COVID-19 yang mengganas, kerajaan akhirnya menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 walaupun mengetahui impak besarnya kepada pembangunan dan ekonomi negara. Akhirnya usaha keras itu membuahkan hasil apabila negara berjaya menurunkan kes harian COVID-19 selain mendapat liputan media antarabangsa mengenai kejayaan Malaysia mengawal penularan COVID-19 di negara. Walaupun kerajaan rugi RM2.4 bilion sehari sepanjang PKP, namun tidak menghalang pemimpin negara untuk merangka pelan bantuan kepada rakyat. Kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin diperkenalkan dengan jumlah RM250 bilion untuk melindungi kebajikan rakyat dan merangsang semula ekonomi dengan slogan tiada siapa yang tercicir. Bantuan Prihatin Nasional BPN iaitu pemberian tunai secara one-off dilaksanakan dengan peruntukan hampir RM10 bilion.
Selain itu, bagi menangani situasi ekonomi, Pelanjana Semula Ekonomi Negara atau Penjana diperkenalkan merangkumi 40 inisiatif bernilai RM35 bilion. Antaranya perluasan program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan penambahbaikan skim Peka B40 bagi menampung pembiayaan kesihatan. Usaha meringankan beban rakyat tidak terhenti di situ. Kerajaan juga membenarkan pengeluaran wang akaun 1 dan 2, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi program Air Lestari dan Air Sinar. Fokus utama kerajaan bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat. Januari 2021, kerajaan mengumumkan peruntukan RM15 bilion menerusi bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai susulan PKP 2.0. Antara yang diperkenalkan, pemberian moratorium bayaran balik PTPTN selama 3 bulan dan bantuan one-off RM500 kepada pemandu teksi, bas dan pemandu e-hailing. 4 Februari lalu, hubungan Malaysia-Indonesia diperkukuh dengan pertemuan pemimpin kedua-dua negara. Lawatan rasmi 2 hari ke negara itu antara lain bagi mengetengahkan dasar-dasar terbaru kerajaan, terutama isu yang memberi manfaat bersama. Ia merupakan lawatan rasmi keluar negara pertama Tan Sri Muhyiddin sejak menjawat jawatan Perdana Menteri. Satu lagi sejarah negara terlakar apabila kali pertama vaksin COVID-19 tiba di negara pada 21 Februari. Tan Sri Muhyiddin Yassin muncul individu pertama menerima suntikan sulung vaksin keluaran Pfizer-BioNTech berkenaan pada hari pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program vaksinasi percuma secara besar-besaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk negara termasuk warga asing dilindungi daripada COVID-19. Laporan Abdul Hakim Hassan, Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, ketika berucap sempena setahun Malaysia Prihatin di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, di sebalik pelbagai bentuk bantuan yang disalurkan kerajaan semasa pandemik COVID-19, masih ramai lagi yang menanggung kesusahan. Lebih menggusarkan, jumlah rakyat yang jatuh miskin akibat pandemik COVID-19 telah meningkat. Ini berita yang tidak menggembirakan saya. Mereka yang dahulunya berada dalam kumpulan T20, sebahagiannya telah menjadi M40. Dan sebahagian kumpulan M40 telah menjadi kumpulan B40. Saya menyebut kadang-kadang sekali B50. Mereka yang berada dalam kumpulan B40 pula menjadi bertambah miskin kerana kesan penguncupan ekonomi yang sedang dialami oleh negara kita. Tambahnya, Kabinet membincangkan secara mendalam masalah kemiskinan yang sedang berlaku dan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan kerajaan, syarikat jaminan kerajaan GLC, badan sukarela serta sektor swasta untuk mengatasi isu berkenaan. Dalam usaha untuk memulihkan ekonomi, Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan akan merangka 4 langkah tambahan dalam masa terdekat iaitu menyediakan bantuan secara bersasar kepada kumpulan rentan, terutamanya golongan miskin serta golongan yang mengalami kehilangan pendapatan dan meningkatkan sokongan kepada perniagaan, memberi tumpuan kepada sistem penyampaian awam seperti mengurangkan karenah birokrasi dan memberi fokus utama kepada agenda pendigitalan. Terdahulu malam semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai solat hajat di Masjid Putra sempena setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Turut hadir pada program solat hajat ini beberapa Menteri Kabinet termasuk Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Solat hajat disempurnakan selepas solat maghrib, membabitkan lebih 200 jemaah dengan diimamkan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Tan Sri Muhyiddin bersama jemaah kemudian membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat yang dipimpin oleh Ustaz Syukri Ali. Jemaah seterusnya mengalunkan selawat yang dipimpin Ustaz Syukri bersama Imam Besar Masjid Putra Ikmal Zaidi Muhammad Hashim. Lega dan puas hati. Itu luahan ibu bapa susulan pembukaan sesi persekolahan hari ini yang berjalan dalam prosedur operasi standard SOP ketat bagi mengekang penularan pandemik COVID-19.
Tinjauan TV Al-Hijrah di sekolah luar bandar di Kedah mendapati ibu bapa berpuas hati dengan pematuhan SOP yang dilaksanakan pihak sekolah yang dilihat teratur dan mudah diikuti murid. Masa tak ada bimbang sebab kita tengok pun semua murid-murid pakai mask, jaga jarak kan. So tak ada masalah pun lah sangat. Sebab sini pun kawasan pun okey kan. Banyak okey lah. Saya pesan dekat dia suruh dengar cakap cikgu pun semua ikut SOP. Jaga jarak dia dengan kawan-kawan pun jangan duduk bersentuhan. Dalam pada itu, murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Tengku Laksmana ini seperti sudah matang dan memahami keadaan persekolahan dalam norma baharu. Malah tiada drama air mata seperti kebiasaannya pada hari pertama sesi persekolahan. Tak nak. Sebab boleh buat macam-macam. Buat macam-macam. Lepas tu, Aiman Merah ni cikgu suruh ikut SOP semua tak? Sebab apa kena ikut SOP? Sebab COVID. Sebab COVID. So nanti Aiman ada main dengan kawan-kawan tak? Sebab apa Aiman tak main dengan kawan-kawan? COVID. Sebab COVID. Sebab apa kena pakai face mask ni kalau? Ikut SOP. Ikut SOP. Sebab apa kena ikut SOP? COVID. COVID. Lepas tu orang ni ada main tak dengan kawan-kawan? Tak ada. Tak. Sebab apa tak boleh main dengan kawan-kawan? Corona. Kadar pendaftaran untuk mendapatkan suntikan vaksin yang kurang memberangsangkan ketika ini berpunca daripada sikap tunggu dan lihat dalam kalangan rakyat negara ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata, situasi sedemikian sudah dijangka namun kerajaan menaruh kepercayaan kadar pendaftaran bakal meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat jam 11 pagi hari ini, 1,468,137 orang telah daftar melalui MySejahtera untuk menerima vaksin. Dan dari segi peratus penduduk itu hanya 6.1% sahaja. Target kita adalah 80% penduduk Malaysia. Jadi ini adalah satu tahap pendaftaran yang agak rendah. Tambahnya, peningkatan kadar pendaftaran mampu dicapai seiring pembukaan kaedah pendaftaran menerusi laman web rasmi secara dalam talian dan berkunjung ke hospital atau klinik berdekatan. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba meminta wanita yang dalam proses mengandung perlu dapatkan nasihat pakar atau doktor masing-masing sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dalam ujian yang dilaksanakan antara vaksin dan placebo, 23 sukarelawan yang mengandung tanpa disedari, iaitu mereka tak tahu yang mereka mengandung. Cuma apa yang berlaku ialah dalam placebo tu 2 orang ada mengalami kontraindikasi, iaitu spontaneous keguguran yang spontan dan retained product of conception lah, iaitu mereka gugur. Untuk itu, kita tidak dapat nak berikan bahawa data klinikal tentang kontraindikasi dalam mengandung itu ada. Oleh itu, wanita yang cuba mengandung atau mengandung layak mendapat vaksin namun perlu rujuk kepada pakar dan doktor terlebih dahulu. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV tengah hari tadi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan berbincang bersama ulama negara lain berhubung kaedah terbaharu memandikan jenazah COVID-19 setelah adanya vaksin. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, perbincangan itu dilakukan bagi memastikan kaedah yang dilakukan selari dengan keadaan semasa. Ya, yang itu semata-mata satu lontaran idea bagaimana cara kita nak selesaikan apabila kita dah tengok penemuan vaksin dan seumpamanya. Mungkin kaedah-kaedah pemandian atau kaedah yang lain yang dilakukan di negara lain boleh kita lihat untuk sama-sama kita tekuni dalam penyediaan kita, insya-Allah. Akhirnya kita boleh putuskan satu SOP baru, cara baru untuk pemandian jenazah. Itu pun penting sebagai tanda maklumat, ilmu dan pengetahuan yang kita perolehi. Terima kasih. Beliau berkata demikian selepas memberi penyerahan bantuan kewangan dan barangan asas daripada Jawi Food Bank kepada 68 orang petugas pasukan khas pengurusan jenazah COVID-19 wilayah-wilayah persekutuan siang tadi. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Abdul Aziz Jusoh dan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail.
Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Dakwah Jawi, Maizura Samsudin, sempat berkongsi pengalamannya ketika menguruskan jenazah COVID-19. Tapi kita rasa fardu kifayah yang kita kena buat tu sangat-sangat teruja dan even orang tu kita tak kenal pun siapa dia, sebabnya hanya berbungkus dan perasaan tu sangat sedih dan kami tak mengharapkan ganjaran sebab kami tahu ini adalah khidmat yang terakhir yang kita boleh bagi kepada kita punya ummah untuk sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan petugas khas pengurusan jenazah COVID-19 ditubuhkan sejak Mac tahun lepas yang dianggotai oleh pengurus jenazah terlatih dari JAKIM, Jawi, Masjid Wilayah Persekutuan serta Masjid Negara. Setakat penghujung Februari 2021, pasukan tersebut telah menguruskan 214 jenazah. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Seketika nanti, Myanmar berdarah 18 maut. Alhamdulillah, bersua lagi. Demonstrasi di Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir. Sekurang-kurangnya 18 penunjuk perasaan dilaporkan maut terkena peluru hidup. Lebih buruk, tunjuk perasaan tersebut turut disertai kanak-kanak. Kanak-kanak ini berarak sambil melaungkan bantahan. Tindakan tersebut dipercayai dipengaruhi pihak tertentu. Sementara itu, protes terbaharu yang berlaku pada awal pagi tadi menyaksikan polis Myanmar melepaskan tembakan ke udara menggunakan peluru hidup dan membaling gas pemedih mata bagi menyuraikan tunjuk perasaan. Demonstrasi yang disertai ribuan penunjuk perasaan itu bertukar ganas apabila kumpulan pelajar perubatan berarak di sekitar jalan utama di Mandalay. Selatan Damsyik di Syria dilapor dibedil roket-roket Israel malam semalam waktu tempatan. Sumber risikan serantau dilapor memberitahu serangan itu menyasarkan aset-aset yang ada kaitan dengan Iran. Tentera Syria memaklumkan serangan dilancarkan dari dataran tinggi Golan. Israel telah menjatuhkan sebahagian besar peluru berpandu dalam serangan kedua dalam masa kurang sebulan. Tentera Israel bagaimanapun enggan mengulas lanjut serangan itu. Ia dikatakan telah mencapai sasaran lebih besar daripada biasa sejak awal tahun ini. Ia termasuk serangan besar-besaran di kubu kuat yang berkaitan dengan Iran. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, Jumaat lalu menjelaskan Israel bertindak hampir setiap minggu untuk mengekang penguasaan Iran di Syria. Ada risikan mendedahkan kehadiran pasukan Quds Iran dan penyokongnya semakin berkembang di Syria sejak beberapa tahun lalu. Mereka didakwa memiliki pangkalan rahsia di bawah tanah. Israel akan menyuntik vaksin bagi menghalang penularan pandemik COVID-19 terhadap para pekerja Palestin di tebing barat yang mempunyai permit kerja. Suntikan itu juga akan diberikan terhadap pekerja Palestin yang mempunyai permit kerja dan bekerja di penempatan Yahudi tersebut. Baru-baru ini, pihak berkuasa Palestin menyatakan berjaya mencapai satu persetujuan dengan Israel bahawa rejim Zionis itu akan menyuntik vaksin COVID-19 terhadap 100,000 pekerja Palestin. Sebuah unit tentera Yahudi yang bertanggungjawab di wilayah-wilayah Palestin diduduki rejim Zionis iaitu Kogat berkata program vaksinasi tersebut telah diluluskan oleh pemimpin politik Israel. Ia adalah sebagai usaha untuk mengekalkan kesihatan awam dan bagi membolehkan ekonomi Israel berfungsi semula. Ia akan dilakukan di antara lintasan sempadan antara Israel dan tebing barat termasuk di zon-zon industri yang mempunyai ramai penduduk Palestin bekerja serta mempunyai akses dengan penempatan haram Yahudi. Sebelum ini, kumpulan-kumpulan hak asasi manusia menyuarakan kemarahan kerana penduduk Yahudi di tebing barat diberikan vaksin COVID-19, manakala penduduk Palestin di wilayah tersebut tidak diberikan suntikan vaksin. Sebelum menutup tirai, saksikan program Tijarah dengan topik perancangan Ar-Rahnu Noktah Pajak Gadai Konvensional, pastinya jam 9.30 malam ini.
Sekian berita Al Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.